Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan diberi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ni kita dapat bertemu dalam satu majlis ilmu. Saya tak melihat tuan-tuan tapi nampak nama tuan-tuan. Jangan lupa share pada teman yang lain kerana pagi ni saya nak bagi panduan. Apakah perkara-perkara yang akan menambah ketakwaan, menambah nilai kita di sisi Allah SWT. Faiz Faizai, Al-Wasalan. Seorang sahabat pernah mengatakan bahawa bagaimana anda nak tahu kedudukan anda di sisi Allah SWT? Bagaimanakah kayu ukurannya, barometernya untuk mengukur kedudukan kita di sisi Allah SWT? Kan ada orang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, boleh sembahyang tahajudnya, banyak baca Qurannya, banyak melakukan kebaikannya, banyak menghormati orang tuanya, banyak umrahnya, kelebihan-kelebihan Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki olehnya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Tapi untuk pengetahuan, cara yang paling simple untuk mengetahui kedudukan kita di sisi Allah, maka lihatlah kedudukan Allah di sisi kita. Faham tuan? Nak faham kedudukan kita di sisi Allah, lihatlah kedudukan Allah di sisi kita. Ini sembahyang subuh sebagai contohnya. Pukul apa sembahyang? Kat masjid ke, berjemaah ke, tidak ke? Hari ni dah baca Quran ke belum? Hari ni ada sedekah atau tidak? Kalau nak tahu kedudukan kita di sisi Allah, tuan-tuan, lihatlah kedudukan Allah di sisi kita. Kepentingan Islam ni sejauh mana yang kita buat. Baik Jadi mudah-mudahan Ramadan menjadikan kita insan yang lebih berkualiti di sisi Allah Taala, kerana ukuran ketakwaan itu bukan pada hartanya, bukan pada pangkatnya, bukan pada kedudukannya, tapi yang diukur di sisi Allah adalah amalannya. Kita masuk syurga bukan kerana amalan kita, tapi kerana ridha Allah ataupun rahmat Allah yang diperolehi kerana amalan yang kita lakukan. Para ulama membuat contoh untuk kita faham, tuan-tuan ya. Contohnya Dr. Atik Nabulisi membayangkan seorang daripada kita sebagai contohnya, subhanallah. Jadi sebagai contohnya kalau kita lihat pada ini, alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat, umpamanya seorang anak belajar bersungguh, belajarnya untuk mencapai keputusan periksaan yang cemerlang, maka si bapa pun bagi kepadanya satu jaminan, berkata, anakku, kalau engkau dapat keputusan cemerlang dalam periksaan ni, ayah nak bagi kau hadiah. Apa hadiah? Sebagai contohnya sebuah motosikal lah. Ayah nak belikan kau sebuah motosikal. Yang kau buat sungguh-sungguh ni periksaan SPM, ayah belikan kau motosikal. Kau masuk universiti besok ada motosikal. Maka si anak belajarlah bersungguh, dapat keputusan SPM yang cemerlang. Oleh kerana terlalu gembira dengan keputusan yang ada tu, dia pergi ke kedai motosikal yang ayah dia pernah bawa pergi dahulu sebelum periksaan. Jumpa dengan uncle jual motosikal tu. Uncle, ini keputusan periksa saya. Saya nak motosikal yang ayah sejanjikan itu. Uncle tu pun kata, baguslah keputusan kamu, kamu budak baik, cemerlang. Tapi kau nak motosikal ni, kau kena jumpa ayah kau lah. Ayah kau yang bagi duit. Pakcik ni, uncle ni kalau motosikal ni boleh je bagi kat kau, tapi kena ada duit lah. Maka demikian ada hidup, tuan-tuan. Perumpamaannya bila kita masuk ke dalam syurga Allah Taala, insya-Allah ya, saya dan tuan-tuan dapat rahmat, dapat keampunan daripada Allah Taala, kekurangan kita, mengampunkan untuk aib kita, meninggikan darjat kita, masukkan kita dalam syurga. Amal salih yang kita lakukan itulah bandingannya dengan kejayaan anaknya tadi mencapai keputusan cemerlang dalam SPM-nya. Maka motosikal itu ibaratnya syurga kalau dibandingkan. Nak bagi faham mudah, kata Dr. Atik Nabulisi lah. Kasih sayang ayah yang ayah ulurkan duit kepada uncle menjual motosikal itu, itulah rahmat Allah SWT. Yang mana rahmat Allah diperolehi dengan seamalan. Tak bolehlah orang kata kalau begitu rahmat Allah ni, Nabi pun sabda bahawa rahmat Allah diperolehi kerana kasih sayang Allah kepada kita, bukan kerana amal kita. Kalau begitu saya tak mau beramal. Tak betul, tuan-tuan. Kena beramal kerana amalan itu syarat. Maka dengan ikhlas yang amalan kita lakukan, turunnya rahmat Allah kepada kita, maka kita pun dapat apa yang kita harapkan itu, iaitu keampunan daripada Allah, syurga dan sebagainya. Maka apakah panduan yang ditunjukkan Nabi SAW selaku insan yang paling sempurna, yang maksum, bagaimana cara mendapat rahmat Allah dalam bulan Ramadan yang namanya taqwa itu? Jangan lupa ya, bagi tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, buka lagi sekali jilid yang pertama, pada muka surat 467, surah Al-Baqarah ayat 183. Buka ya. Bagi mereka memiliki tafsir Ibn Katsir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu, supaya kamu bertakwa. Bagaimana nak jadi orang bertakwa? Kena ikut contoh tauladan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana jadi orang bertakwa dalam konteks puasa. Apakah amalan-amalan Nabi kita yang menyebabkan Allah letakkan baginda di tempat yang paling mulia, insan yang paling bertakwa? Ingat ya, satu hari Nabi dikunjungi oleh beberapa orang sahabat yang nak memahami ibadah Rasulullah SAW. Pada ketika itu Nabi tidak di rumah, yang ada adalah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun mengajar mereka, menceritakan perihal akhlak, kelakuan, ibadah, sikap Nabi SAW. Yang akhirnya ketiga-tiga insan itu telah pun memahami mengikut kadar kefahaman masing-masing. Lalu yang pertama berkata, kalau begitulah caranya Rasulullah SAW beribadah, maka saya akan berpuasa, tidak akan berbuka sampai bila-bila. Puasa sehari lah maksudnya. Yang kedua pula berkata, kalau begitulah amalan Rasulullah yang dipamerkan, diterangkan, ditunjukkan oleh umum ini itu, maka saya akan qiyamul lail sepanjang-panjang malam, tidak akan tidur. Yang ketiga pula berkata, kalau begitulah amalan Rasulullah yang saya faham, maka saya tidak akan berkahwin sampai bila-bila, untuk memberi fokus kepada ibadah yang dikerjakan. Mendengar penjelasan atau mendengar jawapan ketiga-tiga orang itu, hasil kefahaman masing-masing terhadap ibadahnya Rasulullah SAW, maka Nabi SAW telah pun disampaikan perkara tersebut kepada Nabi. Maka Nabi telah bersabda, "Ama ta'lamun anni atqakum lillahi wa akhsyakum lahu." Tidakkah kamu tahu bahawa akulah orang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepadanya. Adapun aku berpuasa tapi aku buka, aku qiyamul lail tapi aku tidur pada malam, dan aku berkahwin, menikah. Siapa yang meninggalkan sunnahku bukan dari kalanganku. Menunjukkan kepada kita bahawa cara takwa yang paling betul kena ikut Nabi SAW. Maka dalam konteks Ramadan yang sangat terbatas, yang tinggal beberapa hari saja lagi ni, bagaimana cara kita nak dapat puasa dan menjadikan diri kita lebih bertakwa daripada sebelumnya? Baik, antara amalan-amalan kebaikan yang boleh kita lihat dilakukan Nabi kita SAW, yang pertama sekali, banyakkan amal saleh berbentuk infak, iaitu memberikan. Kalau di rumah kita tuan-tuan ada sekolah-sekolah tahfiz, ada sekolah-sekolah anak yatim, ada anak-anak yatim, ada masjid, ada surau, ada berbagai cara kita boleh hulurkan bantuan. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, banyak memberi, banyak buat kebaikan kepada fakir miskin dalam bulan Ramadan terutamanya, dan juga bulan-bulan yang lain. Kita mahu juga bulan Ramadan, ya semua infak kepada rumah anak yatim. Sampai rumah anak yatim dekat rumah kami di Singapura itu berkata, "Ustaz, tolonglah sampaikan kepada umat Islam, kerana menjelang bulan Ramadan melimpah ruah pemberian, dengan berasnya, dengan ayamnya, dengan telurnya, penuh. Habis Ramadan, ahlan wa sahlan wa jalan, tak ada apa dah tinggal." Ni pun satu kekurangan. Sebenarnya para sahabat Nabi, seperti disebut oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, mereka memulakan ibadah, pemberian, infak, belanja, menghantar wang kepada pihak memerlukan ni bukan pada bulan Ramadan. Beberapa bulan sebelum Ramadan lagi mereka telah mulakan. Sebelum Ramadan apa dia? Syaban, Rajab, sebelum Rajab lagi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Jumada Al-Ula, Jumada Al-Thaniyah, Rajab, Syaban. Pada bulan Jumada Al-Ukhra ataupun Jumada Al-Thaniyah, Jumada Al-Ula lagi, mereka telah Rabiul Awal, Rabiul Akhir lagi, mereka telah mulakan ibadah pemberian. Dan ditingkatkan pemberian itu ataupun infak atau belanja itu ataupun menghantar wang untuk pihak yang memerlukan itu dalam bulan Syaban lagi. Orang yang rajin beri dipanggil Jawad. Sifat suka beri dipanggil Jud. Alif Lam Jim Waw Dal, Al-Jud. Kan itu kalau kita perhatikan dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, "Innallaha jawadun yuhibbu al-jud, karimun yuhibbul karam." Sifat Allah SWT ini, Allah adalah suka memberi. Maka Allah suka orang yang mengamalkan sikap memberi kepada orang lain itu. Memberi yang halal lah maksudnya, bukan beri rasuah, bukan apa ya. Kemudian Allah itu bersifat pemurah, dan zat yang agung, Allah yang agung, Tuhan kita yang maha agung itu suka kepada sifat kepemurahan.